Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysia Respon. Oke saudara-saudara, selesai sudah proses penamaan calon bagi PRN 6 negeri. Ibarat orang mau kawin, proses risik merisik dan proses tunang bertunang sudah dibuat. Tinggal tunggu hari nikah saja lagi. Tetapi bagaimanapun di hari pertama yang serba fatal ini, serba penting ini, nampaknya pihak Perikatan Nasional telah melakukan atau mengulangi atau tidak menelaah satu kesilapan yang sama. Jadi straight to the point saudara-saudara, apakah kesilapan itu? Oke, kesilapan ini saudara-saudara boleh membawa kesan yang buruk untuk jangka pendek, yaitu boleh menjejaskan peluang kemenangan di 6 atau beberapa negeri yang mereka kehendaki, dan jangka panjang sudah tentu boleh menjejaskan pula peluang untuk menang di PRU ke-16 nanti. Ianya adalah tentang peranan salah satu parti komponen yang sangat-sangat penting dalam Perikatan Nasional, yaitu Parti Gerakan Rakyat Malaysia atau Gerakan. Kita tahu saudara-saudara, di 6 negeri ini Perikatan Nasional terdiri daripada 3 komponen, yaitu Parti Bersatu, Parti Islam Malaysia PAS, Gerakan, dan ada satu lagi calon, yaitu daripada parti yang dianggap sebagai Bersatu Bersekutu. Inilah dua kesilapannya sebenarnya. Pertama, mereka memperkecilkan peranan parti Gerakan. Oke, jadi bagaimana cara mereka dengan sama ada sengaja atau tidak memperkecilkan peranan parti Gerakan ini dan apakah nanti akibatnya? Ayo tonton video sampai habis supaya tidak gagal paham. Pertama saudara-saudara, kenapa harus wujud dua aliran calon-calon dari parti Gerakan? Kalau kita perhatikan senarai daripada calon-calon Perikatan Nasional. Pertama, calon yang directly daripada Gerakan. Nama calon, nama kawasan, nama parti Gerakan. Yang kedua, saya perhatikan. Saya tidak tahu kalau ini betul ada atau satu kesilapan. Nama calon, nama kawasan, kemudian Bersatu Bersekutu. Dan lazimnya mereka adalah calon-calon daripada etnik bukan Melayu atau bukan Bumi Putra. Ini satu. Kedua, saudara-saudara, jumlah beberapa kerusi-kerusi yang masih tidak diperuntukkan kepada parti Gerakan. Saudara-saudara, kalau Perikatan Nasional mau memandang ke depan ke arah memenangi PRU yang ke-16 ataupun menang di 3 negeri yang bukan di bawahnya dalam PRN yang 6 negeri ini, mereka harus memberi atau berkorban beberapa kerusi untuk parti Gerakan dengan indikasi jumlah pengundi bukan Melayu di kawasan berkenaan. Katalah ada kawasan yang 45% pengundi bukan Melayu, masih majoriti orang-orang Melayu, tapi apa kata untuk menunjukkan keterbukaan Perikatan Nasional, kerusi-kerusi yang hampir 50% ini diberikan kepada parti Gerakan? Kan lebih baik. Karena sekarang saudara-saudara, satu lagi kesilapan yang dibuat oleh Perikatan Nasional adalah mereka tidak mengambil kesempatan di antara bergeseran UMNO dengan DAP. Kita tahu saudara-saudara, ini bukan lagi satu rahasia bahwa beberapa kerusi DAP diberikan kepada UMNO dan beberapa kerusi UMNO diberikan kepada DAP. Ada pergeseran. Jadi pada ketika inilah Perikatan Nasional harus mengambil kesempatan, yaitu memberikan peluang yang lebih besar, menonjolkan Gerakan dengan lebih besar. Ini tidak. Sudahlah jumlah kerusi ngam-ngam. Kemudian saudara-saudara, di kerusi yang Melayu bukan mencapai 60% pun tetap diberikan kepada calon Melayu. Kemudian saudara-saudara, di media sosial tidak diperlihatkan sama sekali tentang wujudnya ikatan di antara Gerakan, Bersatu, dan PAS. Seolah-olah 3 parti ini bergerak sesama sendiri, dengan PAS dan Bersatu agak rapat, Perikatan Gerakan agak digeser-geserkan sedikit. Nah, saudara-saudara, jadi saudara-saudara, mentality seperti ini harus jangan selalu dibuat. Ini mengingatkan saya kepada pembangkang satu ketika dulu yang mengabaikan kerusi-kerusi yang ada di Pulau Borneo, di Sabah dan Sarawak. Kita tahu kerusi berkenaan banyak tapi diabaikan. Akibatnya balik-balik BN menang pada ketika itu. Dan pada masa sekarang saudara-saudara, Perikatan Nasional harus memikirkan kerusi di Sabah Sarawak masih belum selamat untuk mereka tembusi, masih dominan kepada parti-parti berbasis kenegrian di Sabah Sarawak yang condong untuk memihak kepada parti yang mempunyai majoriti sedikit, majoriti yang banyak di parlimen maksud saya. Kemudian saudara-saudara, dengan adanya kerusi-kerusi yang orang cakap tidak terlalu banyak majoriti secara etnik, maka ini satu kesilapan teknikal yang harus diambil kira, yang harus diperbetulkan.
Jadi saudara-saudara memandangkan penamaan calon sudah selesai, satu-satunya cara yang Perikatan Nasional boleh buat adalah mengganding kembali gerakan untuk berkempen bersama-sama. Bantu gerakan di kawasan-kawasan yang ada pengundi Melayu, di kawasan yang ditandingi oleh parti gerakan. Contohnya, selalu membuat walkabout bersama. Tonjolkan bahwa ikatan ini adalah perikatan yang betul, yang ada, yang wujud, dan bersatu. Bukan masing-masing. Jadi saudara-saudara, apabila negeri-negeri, kita tahu saudara-saudara, negeri-negeri yang di utara, Kedah, Kelantan, dan Terengganu di pantai timur, tidak payahlah terlalu ditumpukan lagi, karena 3 negeri ini orang cakap safe deposit. Memang boleh menang untuk Perikatan Nasional. Tetapi untuk usaha menawan 3 negeri yang ketika ini berada di bawah kerajaan PSBN, maka peranan parti gerakan harus diambil kira. Kalau parti gerakan menang banyak dalam PRN 6 negeri ini, maka keyakinan pengundi Cina bahawa mereka diwakili oleh parti gerakan akan meningkat. Jadi di PRU ke-16 nanti, tidak mustahil mereka boleh menyaingi dominasi di AP di kalangan masyarakat Cina sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.